Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah saya Muhammad Azizuddin bin Abdullah, pegawai AKPK, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit Kuala Terengganu, mewakili sahabat daripada Bank Negara Malaysia Kuala Terengganu, ingin mengambil kesempatan sempena khutbah tajuk hari ini berkenaan tentang berhemah ketika senang, siap siaga sebelum sukar. Jadi saya mengambil kesempatan sebelum tibanya azan zuhur, ingin memesan kepada tuan-tuan hadirin jemaah Masjid Abidin Zainal Abidin Kuala Terengganu untuk mewar-warkan, menyebarkan maklumat berkenaan tentang moratorium. Apa itu moratorium? Moratorium itu adalah penangguhan bayaran yang diberi oleh Bank Negara Malaysia melalui kerajaan, mengumumkan daripada April yang lalu dan bakal berakhir sehingga September. Jadi mulai Oktober nanti bayaran pinjaman perbankan tuan-tuan bakal membayar seperti biasa. Walau bagaimanapun, kerajaan telah mengumumkan penangguhan tambahan. Maksudnya penangguhan ditambah selama 3 bulan lagi sehingga akhir Disember. Walau bagaimanapun, penangguhan tersebut bukan untuk secara automatik ataupun semua masyarakat dapat. Penangguhan ini bagi mereka yang betul-betul terjejas. Selama mana tempoh COVID berlaku, tempoh mana ujian iaitu dari sudut ekonomi terjejas, tuan-tuan boleh datang dan hadir bertemu dengan pihak perbankan, atau sekiranya mengalami masalah atau perlukan khidmat nasihat daripada orang yang bertauliah, iaitu kami, saya sendiri daripada Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Saya mengambil ibrah daripada surah Ar-Ra'd, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu melainkan kita yang mengubah nasib kita sendiri. Jadi saya mohon kepada jemaah sekalian untuk mendengar dengan teliti khutbah yang bakal disampaikan oleh khatib pada hari ini berkenaan tentang pentingnya mengurus kewangan dengan baik. Sebab pengurusan kewangan ini ramai yang terlepas pandang, ramai yang tidak tahu bagaimana nak mengurus kewangan dengan baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf, bila mana Nabi Yusuf alaihi salam sendiri mentafsirkan mimpi Raja Mesir, bila mana Raja Mesir bermimpi 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk, tangkal yang kering dan tangkal yang subur. Ini satu pengajaran kepada kita semua. COVID-19 yang datang, yang hadir berserta dengan keadaan kegawatan ekonomi menjadi pengajaran pada kita semua supaya bersedia dikala senang, berhemah dikala senang, bersiap siaga dikala susah. Dan saya mendoakan insya-Allah tuan-tuan beserta kalau orang rumah balik karang bercerita berkenaan tentang sekiranya ada masih mengalami masalah kegawatan kewangan. Kami di pihak AKPK kita tidak menyediakan sebarang pinjaman. Di sini saya berdiri di kerusi pada hari Jumaat yang barakah ini bukan untuk mempromosikan apa-apa, tetapi atas asbab kepentingan masyarakat. Ramai di luar sana masih tidak tahu bagaimana untuk menguruskan kewangan mereka.
bagaimana hendak berjumpa atau bertemu dengan pihak yang mana. Mungkin kalau bertemu dengan pihak perbankan, anda tidak dapat kerjasama, anda boleh rujuk pada pihak kami, AKPK ataupun Bank Negara Malaysia. Ramai yang takut, ramai yang segang nak mari ke Bank Negara. Bank Negara Kuala Terengganu berpusat di depan Bukit Besar, sebelah dengan mahkamah, sebelah dengan pusat rekreasi. Tetapi untuk tempoh COVID-19 ini, Bank Negara masih menutup operasi dia, masih menutup pejabat dia, tetapi kami membuka pusat sementara di Perpustakaan Awam Negeri, iaitu di hadapan EPF KWSP. Tuan-tuan boleh hadir ke sana untuk mendapat khidmat nasihat pegawai kami, kaki tangan kami, dan begitu juga tuan-tuan boleh mendapatkan laporan kredit SECRIS. Laporan kredit ini kebiasaannya masyarakat agak takut ataupun mempunyai stigma saya tidak ada hutang. Sebenarnya untuk mengambil laporan kredit ini percuma sahaja. Tuan-tuan boleh dapatkan di Perpustakaan Awam Negeri hanya membawa cap jari dan juga IC sahaja. Tapi untuk mewakili kepada orang memang tak bolehlah, kena diri sendiri yang datang. Kecuali tuan-tuan boleh potong jari orang tu lah. Takkan nak potong jari dok. Cuma ambilkan kesempatan ini. Dan hari ini saya hadir untuk bersama dengan tuan-tuan supaya tuan-tuan kenal saya, kenal pihak Bank Negara. Ada juga rakan-rakan saya daripada Bank Negara hadir untuk mendapat khidmat nasihat. Kalau sebab dulu sebelum PKP mungkin tuan-tuan boleh rujuk untuk duit rosok ataupun peniaga-peniaga, ataupun dari sudut masalah-masalah berkenaan tentang perbankan, insurans, boleh rujuk kepada Bank Negara. Tetapi oleh kerana kami masih tutup, anda boleh melayari website Bank Negara dan begitu juga AKPK. Susah sangat nak cari mana website dia, boleh tanya Pak Cik Google sahaja. Type Bank Negara Malaysia untuk pertanyaan, dia akan linkkan tuan-tuan kepada laman sesawang Bank Negara Malaysia. Dan dari sini juga saya mengambil kesempatan untuk memperingatkan kepada tuan-tuan agar sentiasa berfikiran positif. Sekiranya masih belum mendapat pekerjaan atau masih dari sudut perniagaannya tergugat, boleh terus mendapatkan khidmat nasihat. Alhamdulillah di Terengganu, kalau kita melihat kebelakangan ini dari sudut kedatangan pelancong, dari sudut tu merencanakan lagi ekonomi negeri Terengganu. Cuma saya ingin memesan kepada mereka di luar sana, terutama peniaga, beringat sebelum terkena. Kadang-kadang kita tidak sedar bahawa sebab ekonomi ini memang dalam Quran 7 tahun musim kemarau, 7 tahun musim yang subur itu sentiasa ada. Last kali kegawatan ekonomi pada 2008-2010. Ini bukan untuk menggambarkan bahawa ekonomi sentiasa akan bermasalah, tetapi kita sentiasa beringat. Dan beringat dengan dari sudut banyakkan simpanan, banyakkan kecemasan. Banyakkan simpanan kecemasan. Duit yang kita dapat, hasil yang kita ada itu kita beringat. Jangan kita membazir, jangan kita bermewah-mewahan. Bukan, dalam Islam pun tidak melarang untuk kita berbelanja. Dalam Islam kita tidak melarang untuk kita bermewah-mewahan. Sebab itu firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmat yang kuberikan, rezeki yang kuberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ku tambah. Dan ingatlah, sekiranya kita kufur, sentiasa merungut, sentiasa apabila hadir dugaan ujian ketika COVID ini, kita banyak merungut, kita banyak menyalahkan orang lain. Satu jari kita salahkan orang lain, 4 jari datang semula kepada kita, tuan-tuan. Sebab itu kalau boleh sentiasa bersyukur, tambahkan ilmu, datang hadir ke masjid, dapatkan dalami ilmu. Dan ilmu ini bukan sahaja semata-mata ilmu yang kita belajar dengan ustaz, tetapi juga ilmu bagaimana menguruskan kewangan dengan baik, insya-Allah. Sebab kadang-kadang orang kata duit bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya, sebab bila mati anak Adam itu, maka terputuslah segala amalannya melainkan 3 perkara. Apa dia?
ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang saya sampaikan pada hari ini, hari Jumaat hari ini yang barakah ini, tuan-tuan terima dan sampaikan kepada saudara, keluarga, sahabat handai di luar sana. Yang kedua, sedekah jariah kita. Sedekah jariah kita pada hari Jumaat ini, perbanyakkan sedekah, perbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan, sebab dengan banyakkan berselawat, dengan banyakkan beristighfar, insya-Allah dia akan menjemputkan rezeki, dia akan membuka ruang rezeki yang banyak insya-Allah. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Sekiranya kita tiada anak, doakan. Sebab dengan doa itu senjata orang mukmin. Jadi ambilkan kesempatan ini supaya tempoh moratorium ini, penangguhan bayaran bagi mereka yang betul-betul terjejas, terus berjumpa dengan pihak perbankan ataupun dengan AKPK, atau sekiranya tiada masalah apa, terus mula pembayaran. Tinggal tempoh lagi 2 minggu sahaja tuan-tuan. Saya mengambil kesempatan ini untuk menyebarkan, saya mengambil kesempatan untuk memilih masjid negeri ini agar tuan-tuan dapat sampaikan ke masjid lain-lain juga, ataupun rakan-rakan di luar sana yang lain-lain juga. Tinggal tempoh 2 minggu saja lagi ini. Kalau kita kurang beringat ataupun kita masih bersikap tunggu dan lihat, anda akan mengalami masalah. Sebab bila bermulanya Oktober, penangguhan bayaran itu secara automatiknya sudah terbatal. Tuan-tuan akan kena mula buat pembayaran. Tetapi sekiranya tuan-tuan masih mengalami masalah ataupun masih ada kekurangan ataupun tidak dapat, masih dalam proses untuk mencari rezeki, saya doakan moga dimurahkan rezeki, hadir dengan segera, berjumpa dengan bank. Jangan takut untuk menghubungi pihak AKPK. Kami di AKPK Kuala Terengganu mempunyai 3 pegawai. Ketua saya Puan Junainah, saya sendiri Cik Den dan juga Cik Alias. So tuan-tuan, mungkin ada yang hadirin jemaah yang hadir hari ini mungkin dah pernah bertemu ataupun sudah mendapat khidmat nasihat AKPK, alhamdulillah. Tetapi yang masih belum, tidak terlambat. Dan kalau boleh tuan-tuan juga tolong perbetulkan stigma jumpa AKPK anda tidak dapat buat pinjaman yang lain. Salah. Sebenarnya AKPK tidak pernah menghalang untuk tuan-tuan membuat hutang, membuat pinjaman. Hutang tidak salah, cuma bagaimana kita menguruskannya. Hutang dia ada hutang baik dan hutang jahat. So saya mengambil kesempatan dengan tempoh yang ada 2 minit ini, menyuruh sekiranya tuan-tuan merasakan perlu untuk mendalami lagi ilmu kepengurusan kewangan, boleh mengambil kesempatan atau menghubungi kami AKPK Kuala Terengganu di atas talian atau melalui laman sesawan kami untuk menjemput sekali lagi untuk berkongsi ilmu dalam tempoh yang panjang sedikit. Dalam tempoh yang ringkas ini, yang sedikit ini, alhamdulillah, terima kasih juga kepada pihak pengurusan Masjid Abidin, terutamanya Imam Besar Negeri memberi peluang untuk berkongsi dalam tempoh sekejap ini. Tetapi kalau tuan-tuan masih memerlukan lagi pandangan ataupun memerlukan lagi tunjuk ajar daripada pihak kami AKPK, boleh jemput kami sekali lagi insya-Allah. So saya mengakhiri taklimat ringkas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.